مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim, amma ba'd. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala, nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid daraini, amin. Bismillahirrahmanirrahim. Semua sihat? Di antara kita ada yang kurang sihat, maka kita doakan khususnya untuk Nat. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala terima amalan bacaan waqiah kita tadi, doa kita tadi. Semoga Allah berikan kesembuhan khususnya buat Nat. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, sekarang hari ini kita akan masuk kepada fasal yang berikutnya. Masih lagi dalam bab bersuci, iaitu faslun wal igtisalatu al-masnunah. Bab menerangkan, bukan bab fasal. Fasal itu dia duduk di dalam bab. Bab duduk dalam kitab. So, dia macam ni. Kitab, dalam kitab tu ada bab. Dalam bab dia ada fasal. Okay, dalam sekarang fasal yang nombor seterusnya, iaitu adalah menerangkan tentang wal igtisalat al-masnunah. Mandi-mandi yang disunahkan. Sebelum ni mandi yang diwajibkan. Okey, so sebelum kita masuk ke dalam pembahasan mandi wajib ataupun mandi sunat, sebenarnya hukum mandi ni apa sebenarnya? Ada yang tahu? Mandi ni dia sebenarnya satu perkara yang mubah, harus. Selagi mana dia tidak menyakiti dia sendiri, apatah lagi menyakiti umat Islam. Contoh, kalau dia tak mandi, maka orang sebelah dia ni tersakiti. Maka dia, hukum dia berbeza. Dia wajib mandi untuk menghilangkan perkara-perkara yang menyebabkan orang sebelah dia tu tersakiti. Faham? Tetapi kita tidak boleh mengatakan bahawa mandi tu sendiri hukum dia wajib. Maka dia tengok kepada suasana dan keadaan. Contoh, ada kawan saya, sekarang dia duduk dekat luar negara. Saya tengok dia up status dia tu 1 sejuk, 1 darjah Celsius, 1. Saya duk fikir macam mana dia mandi. 1 kadang minus berapa. So mandi sebenarnya dia tak adalah wajib. Selagi mana dia tak menyakiti orang lain. Ni mandi-mandi yang hari-hari kita mandi. Tetapi jangan pula buat tabiat nak datang office tak mandi. Ni sebab dia biasa dengan saya Nazmi. So saya tahu bila dia mandi, bila dia tak mandi. Gelap. Jadi hukum dia macam tu. Jadi janganlah awak jadi dalil, tak apa, tak mandi tak haram pun. Tetapi menyakitkan hati saya tu, menyakitkan hati orang di sekeliling awak tu berdosa. So disebabkan awak tak mandi, jadi awak berdosa. Berbeza kalau awak pergi ikut dia pergi Sakman, pergi Safreka ke, tu sejuk, tak payah mandi tak apa. Okey. Sekarang kita masuk ke dalam mandi-mandi yang disunatkan. Mandi dapat pahala. Tengok betapa besarnya agama kita ni, mandi kan. Mandi tapi dapat pahala. Apakah itu? Ada berapakah mandi yang mendapatkan pahala itu, mendapat pahala sunat itu? Iaitu ada 17 wuslan, ada 17 jenis mandi yang dapat pahala sunat. Tengok, dalam bab mandi saja ada 17 inisiatif. Alternatif untuk kita dapat pahala tu banyak. Maka di situ pentingnya niat dan perbuatan. Yang pertama adalah ghuslul jumu'ati. Mandi Jumaat.
Untuk siapa dapat pahala mandi Jumaat ini? Lihadiriha, untuk orang yang nak pergi sembahyang Jumaat. Jadi untuk nak pergi sembahyang Jumaat tu boleh dapat kesunahan mandi sunnah Jumaat. Bilakah waktu dia? Waktu dia adalah waktuhu minal fajri shadiq, selepas terbit fajar shadiq. Jadi selepas subuh tu dia mandi, mandi dia niat mandi sunnah Jumaat sekali pun boleh. Faham? Kemudian yang nombor 2 adalah al-idaini, mandi sebab hari raya. Biasanya mandi hari raya ni memang semua orang mandi lah. Bila waktu dia? Waktu dia adalah nisfil laili, selepas masuk setengah malam. Pertengahan malam tu kalau dia mandi, lepas tu dia niat untuk mandi hari raya, maka dia dapat kesunahan mandi 2 hari raya. Kemudian yang ketiga, al-istisqa. Tahu istisqa? Istisqa ni mandi minta hujan. Sebab tak ada air. Tapi macam mana mandi tu? Wallahu a'lam. Mungkin ada air lagi tapi air dia tak cukup. Mandi istisqa. Nanti bab istisqa tu ada kat belakang panjang. Kemudian wal khusyufi, yang keempat, wal khusyufi wal khusyufi. Ada khusyuf, ada kusyuf. Kalau khusyuf adalah gerhana bulan, kalau al khusyuf adalah gerhana matahari. Mandi sebab nak solat gerhana matahari, mandi sebab nak solat gerhana bulan ni pun dapat. Okey. Kemudian wal ghuslu min ajli ghuslil mayyit, mandi sebab memandikan mayat, jenazah. Musliman kana au kafiron, baik jenazah itu jenazah Islam ataupun jenazah kafir. Maka selepas mandi, selepas memandikan jenazah, maka disunatkan untuk mandi. Siapa pernah mandi jenazah? Kalau ada pengalaman mandi jenazah tu, kalau tak mandi tu dia rasa macam lain macam. Tapi disunahkan untuk mandilah, untuk membuang prasangka. Kadang perasaan ada orang ikut ke, untuk membuang perasaan-perasaan yang bukan-bukan. Kemudian yang berikutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 adalah al-kafir iza aslama. Orang kafir lepas dia masuk Islam, maka dia disunatkan untuk mandi. Sunat saja. Tetapi kena garis bawah, selagi mana ketika dia kafir itu dia tidak junub. Kalau dia junub, dia wajib untuk mandi. Contoh masa dia kafir tu dia haid ataupun dia kahwin, dia nikah. Maka kalau ketika dia kafir tu dia melakukan perkara-perkara yang menyebabkan mandi, maka ketika dia masuk Islam dia wajib mandi. Kemudian yang berikutnya adalah wal majnun wal mughma alaih idza afaqa. Orang gila ataupun mughma alaih. Mughma alaih ni orang pingsan, orang hilang kesedaran. Idza afaqa, maka ketika dua-duanya sembuh, maka dia disunahkan untuk mandi. Sama juga, dua-dua ni kalau dia tidak, contoh dia tak, kalau kat sini walam yatahaqqaqa mina inzalul. Kalau ketika dia pengsan tu ataupun ketika gila tu dia tak inzal, faham inzal, maka dia tak perlu untuk mandi wajib, dia mandi sunnah saja. Tetapi kalau dia inzal, dia wajib mandi junub. Kemudian mandi yang berikutnya adalah al-ghuslu inda iradatil ihram, mandi ketika nak melakukan ihram. Ini umum. Wala farqa fi hadzal ghusli bainal balighin wa ghairihi wala bainal majnunin wa aqidin wala bainat tahirin wa haidin fa illam yajid al-muhrimu al-ma'a tayammama. Maksudnya kalau seseorang tu dia nak ihram, baik dia tu tak ada dekat sini ulama mengatakan wala farqa fi hadzal ghusli, ni tak ada beza. Tak ada perbezaan pun dalam pembahasan kesunahan mandi ni di antara orang yang baligh ataupun orang yang belum baligh, orang gila ataupun orang berakal, orang yang suci ataupun orang haid. Ketika dia nak ihram, maka dia disunahkan untuk mandi sunat. Fa illam yajid
al-muhrim al-ma', maka kalau ketika orang yang nak ihram itu dia tak menemukan air, maka apa yang perlu dia lakukan untuk mendapatkan kesunahan mandi? Tayammama, maka dia cukup untuk bertayamum. Dia tayamum ni untuk niat ganti kepada kesunahan mandi itu. Faham? Nah, kemudian yang berikutnya adalah lidukhulil Makkah, mandi sebab nak masuk ke dalam tanah Mekah. Limuhrimin bihajin au umratin, untuk orang yang ihram haji ataupun ihram umrah. Dua-dua disunahkan. Kemudian lil wukufi bi Arafah, kemudian mandi sebab nak wukuf di Arafah. Bila wukuf di Arafah? Siapa tahu? Berapa hari bulan? Oh, Anik gerak-gerak bibir. Berapa? Berapa? Ada yang tahu? Raya Haji. Wukuf di Arafah. Siapa tahu? 1 hari sebelum Idul Adha. Siapa tahu? Hari wukuf ini adalah hari untuk berdoa. Kalau dekat Temburuk, doa wukuf sejam. Pernah tak doa? Duduk dalam majlis tu angkat tangan sejam doa. Tu yang guru kami doa ketika wukuf. Biasanya pukul nak asar doa wukuf. Esok nak raya. Berapa hari bulan? Ada yang tahu? Raya berapa hari bulan? Raya Adik Adha. Putri gerak-gerak bibir berapa? Jangan gerak bibir. Gerak bibir rasa macam nak jawab. Selamat siapa pakai mask. Tak tahu. Wukuf ni 9 Zulhijjah. Kena tahu 10 Zulhijjah kita raya. Waktu wukuf itu adalah waktu yang sangat makbul doa. Maka gunakan waktu wukuf itu untuk doa. Walaupun kita tak ikut jemaah haji, tapi waktu itu, waktu orang wukuf tu, gunakan untuk doa, mandi untuk wukuf. Kemudian yang berikutnya adalah lil mabiti bi Muzdalifah. Mandi sebab nak bermalam di Muzdalifah. Wali ramyil jimar as-salasi, dan untuk melampaui jumrah yang ketiga. Okey, ni pun ada hari. Lempar jumrah hari apa? Hari apa lempar jumrah tu? Dia 3 hari, hari tasyrik. Hari tasyrik berapa hari bulan? Hari tasyrik 3 hari selepas hari raya. Berapa tu? Raya wukuf 9, raya 10, tasyrik 11, 12, 13. Faham? Hari tasyrik ni hari kita sembelih korban. Faham? Kemudian hari yang tak boleh puasa. Kemudian mandi yang berikutnya adalah mandi untuk tawaf. Okey. Baik tawaf itu tawaf kudum, ataupun tawaf ifadah, ataupun tawaf wada'. Siapa yang dekat sini pernah ihram, alhamdulillah lah, bersyukur. Tahu apa yang kita sharekan tadi, dia tahu. Oh, tawaf kudum masa saya datang. Oh, tawaf wada' masa saya nak balik. Dia ada gambaran. Kita yang belum ada lagi ni, semoga Allah pilih kita, insya-Allah. Kita doa. Kata guru saya, apakah, saya tanya kepada guru saya, wahai Syekh, apakah amalan untuk supaya Allah panggil saya untuk pergi ke Masjidil Haram untuk dapat jumpa kepada baginda Nabi SAW. Beliau mengatakan, kamu perbanyakkanlah selawat. Kalau kita banyak selawat, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan panggil kita. Sebab untuk pergi ke sana hanyalah orang-orang yang Allah pilih saja. Walaupun kita mampu, ada duit banyak secara zohir, tetapi kalau Allah tak panggil, tengok sekarang, boleh pergi. Haji ni siapa je boleh pergi, bukan haji umrah. Sangatlah beruntung orang yang Allah Subhanahu Wa Taala dah pilih untuk pergi ziarah Nabi SAW. Maka jadikanlah peluang yang telah Allah berikan itu untuk sama-sama islah diri. Dan doakan kami yang belum ada rezeki untuk pergi ke sana.
Maka di antara hikmah daripada pelajaran hari ini bahawasanya apa ulama nak mengatakan bahawasanya Islam ini adalah satu agama yang sangat mementing beratkan kepada kesihatan. Dengan sebab mandi kita tengok badan jadi bersih. Betul. Maka setiap apa yang disampaikan oleh ulama berkenaan dengan bab taharah ini adalah beliau nak menunjukkan bahawasanya Islam ini sangat menitik beratkan kepada kebersihan, baik kebersihan sekeliling ataupun kebersihan diri sendiri. Sebab itu penting sekali bagi kita untuk memerhatikan apa yang kita belajar ini supaya fikir ulama itu sampai kepada kita dan kita berusaha untuk menghidupkan itu kembali. Dengan kita jaga kesihatan kita, kita jaga kebersihan diri kita. Untuk apa? Untuk kita dapat teruskan perjuangan hidup mencari redha Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita kena tahu badan kita hanyalah satu ni. Kita tak ada nyawa 9. Kalau mati tak boleh kumpulkan Dragon Ball nak hidupkan lagi, tak boleh. Satu ni saja. Dan tak ada syaringan yang boleh jadi 9. Tak ada. Kita adalah satu ini, jasad inilah yang kita guna untuk taat, dan jasad inilah yang na'udzubillah kita gunakan untuk ingkar kepada perintah Allah, dan jasad inilah yang akan diketuk dengan para malaikat kalau kita melakukan maksiat dalam alam kubur, dan jasad ini jugalah yang akan dikumpulkan di padang mahsyar. Jasad inilah yang akan lalu segala macam kehidupan di akhirat nanti, dan jasad inilah yang akan memasuki syurga. Maka jasad yang Allah berikan kepada kita ini berupa amanah ini jangan kita rosakkan. Dengan apa? Dengan perkara-perkara yang boleh merosakkan diri kita. Faham? Jangan memasukkan sesuatu perkara yang tak betul pada diri kita. Faham? Kerana jasad inilah yang akan kita bertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka di antara untuk menjaga jasad kita ni iaitu dengan ini, yang kita jaga mandi, pakai sabun dan sebagainya. Ada yang nak tanya? Kalau tak ada, mungkin ini saja pada hari ini. InsyaAllah esok ataupun lusa saya akan kongsikan satu sharing yang sangat, insyaAllah dia sangat takjub bagi saya sendiri, sebab saya sekarang pun tengah belajar dengan guru saya, iaitu begitu dahsyatnya isi kandungan Al-Fatihah. Hari ini kita tawasul baca Fatihah ni. Saya akan jelaskan insya-Allah pada minggu ini, sebab sekarang saya tengah private dengan guru saya, dia tengah mengajar saya setiap hari. InsyaAllah. Okey, boleh sertakan sekali niat mandi. Pertama, niat mandi wajib tu dah kan, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Niat mandi, okey, sebab banyak. Okey, dia macam ni. Niat adalah satu benda yang sangat mudah kan. Memang dia, contoh niat solat. Apa niat solat? Cuba baca Nazmi, niat solat subuh. Niat solat subuh. Saya akan solat subuh 2 rakaat tunai kerana Allah Ta'ala. Tu lafaz. Kalau bahasa Arab dia? Salli fardu subuh rakaat ini lillahi ta'ala. Okey. Kita kena faham kita kena faham ada yang namanya niat, ada yang namanya lafaz niat. Lafaz niat, nawaitu ghusla li raf'il hadasil akbar lillahi ta'ala. Sahaja aku niat mandi untuk mengangkat hadas besar kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semua pekerjaan, semua amalan, dia ada lafaz niat dia sendiri. Contoh nak bayar zakat, aku bayar zakat kerana Allah Ta'ala. Aku terima. Ni kan.
Tetapi untuk yang paling mudah bagi kita, niat itu dia terlintas di dalam hati. Okey, faham. Untuk mandi tu senang saja. Niat masa nak jirus air tu, niat mandi Jumaat. Niat, ya Allah saya niat tu. Dia tak perlu kepada lafaz. Faham? Mudah sahaja. Kalau nak lafaz boleh, tapi panjang lah. Sahaja aku mandi sunat hari Jumaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku mandi sunat gerhana kerana Allah Ta'ala. Macam tu, niat dia. Faham? Boleh faham tu? Sampai. Jadi, untuk niat ni, kita tak perlu ambil pusing. Maksudnya tak payah pening-pening. Niat tu mudah saja. Sekadar apa yang terlintas dalam hati kita, itulah yang Allah terima berdasarkan apa yang kita lakukan. Kita niat nak mandi Jumaat, Allah dah terima niat mandi Jumaat kita. Faham? Rafi, baca doa dulu. Ustaz, Fauzi tu. Fauzi. Hari Senin Fauzi. Oh, lupa. Dah ada perjanjian. Bismillahirrahmanirrahim. Minta maaf ya, pagi memang suara macam ni sikit. Maulaya salli. Fauzi, baca doa, baca bismillah dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim huwal habibul ladzi turja syafa'atu likulli hawlin mina ahwalil mutahim ya rabbi bil mustafa balik مقصدنا يغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فارج على المسلمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا الأورات وآمن الروعات يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان يا ربنا اعترفنا بأننا اقترفنا وأننا أسرفنا على لظى أسرفنا فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نهضى بكل سول. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan tahniah dan terima kasih kepada AM Fauzi.